Kinupi lah ini. Hah? Kinupi orang. InsyaAllah. Boleh tuan? Masuk? Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah kita buka pengajian malam ni dan sama-sama kita baca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal al-kiram ashab nizam insyaallah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadat wa istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha' maradatillah wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang saya hormati yang silakan Tuan Imam, sebenarnya Tuan Bilal, sebenarnya Jawatankuasa Surau, sidang jamaah muslimin, musliman, mukminin, mukminat rahmat taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada malam ini untuk kita meneruskan pengajian kita, kuliah kita, kitab Fiqh Minhaji Fiqh Minhaji jilid keempat, bab munakahat ataupun bab nikah kahwin lah. Baik. Jadi pada malam ini kita berada di muka surat 31. Ya, ada kitab 31 ya.
Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Baik. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ululihi fi darin amin, telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Baik, kita lihat tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Pertama, taat kepada ibu bapa. Pertama, taatlah kepada ibu bapa dalam perkara yang bukan maksiat dan berbuat baik kepada kedua-duanya. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surah Isra ayat 23. Maksudnya apa tuan-tuan? Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan naklah berbuat baik kepada dua ibu bapa. Naklah kita buat baik kalau seandainya ibu bapa masih hidup lah. Ada juga orang yang kadang ibu bapa tak ada. Ibu bapa dah meninggal kan? Bapa dah meninggal, mak dah tak ada, ayah pun dah tak ada lah. Jadi yang ada tu adik-beradik. Ataupun yang ada mungkin mak saudara, pak saudara kan. Tu je yang ada. Mak bapak sendiri dah tak ada dah, meninggal. Jadi macam mana nak buat baik? Cara buat baiknya lah kita doakan mereka lah. Itulah cara dia. Kita doakan dia kan, ataupun kita bersedekah. Kita bersedekah dengan niat untuk dia, untuk si mati, si arwah mak dan juga ayah kita. Sebab apa? Kita dah tak jumpa lagi dah. Itulah cara dia. Ataupun kita bacalah apa-apa yang sesuai, dan surah Ikhlas ke surah Al-Fatihah, kita niatkan sedekah kepada mak dan juga ayah kita lah. Itu satulah. Satu lagi cara kita buat baik dengan mak ayah ini, iaitulah dengan cara kita menyambungkan hubungan silaturahim. Kita menyambungkan hubungan silaturahim dengan kawan-kawan mak dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Waktu mak ayah kita meninggal dunia dulu, sebelum meninggal dunia dulu, dengan siapa yang dia suka berkawan? Dengan siapa yang dia suka berkawan? Dengan siapa yang dia suka pergi berjalan-jalan? Jadi dengan kita menghubungkan kawan dia tadi dengan kita, maknanya kita menyambungkan silaturahim lah. Maknanya itu salah satu cara kita buat baik lah dengan mak dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Apalagi kalau mak ayah kita masih hidup lagi kan? Mak ayah masih hidup kan, ataupun sehat, itu lagi cantik lah. Tapi kalau mak ayah tak sihat, itu pun satu ujian juga tu. Mak ayah tak sihat. Ada hari tu ada seorang kenalan lah. Dia mengadu ke saya. Dia mengadu, ustaz, dia kata macam mana ni? Mak dia dah tua dah. Mak dia dah tua, umur 70 tahun. Ayah pun dah tua, cik manis. Dia memang nak buat baik dengan mak ayah dia. Masalahnya mak ini suka beleter dia. Mak ini suka beleter, cakap benda yang bukan-bukan, tak tahu arah lah benda dah. Mana kalau dia dongar tu memang berdosing lah telinga. Jadi dia mengadulah pada saya masalah dia. Saya cakap pada dia, untunglah kamu ada mak ayah. Untung ada mak ayah. Ada orang tak ada mak ayah. Sepatutnya kamu gunakan kan masa yang ada sekarang ni, yang mak ayah kamu masih hidup ni, dengan buat kebaikan pada dia. Kalau dia marah-marah, kau bongi-bongi, pedulilah juga. Pedulilah, memang nak orang dah macam tu umur. Dah tua. Kan? Dah sampai pada tahap yang kata, yalah macam bukan lagi normal lah. Macam kita kan masih normal lagi. Yang dah tak normal ni kan. Jadi kadang-kadang tak tahulah apa benda cakap mengepik-ngepik dan sebagainya. Jadi kita sebagai anak ni buatlah kebaikan pada dia selagi dia masih hidup. Besok kalau tak ada besok, tak dapat berapa lagi dah. Tahan je lah apa dia cakap tu. Buat tak tahu je lah. Masuk tengok kanan, keluar tengok kiri cakap.
Yang penting kita buat bakti kepada dia. Macam tu. Tuan-tuan. Tu janganlah kita mempersia-siakanlah peluang, sebab ada orang mak ayah dah tak ada dah, meninggal. Macam saya ni, mak masih ada. Mak masih ada lagi, umur 90. Ayah dah lama meninggal. Alhamdulillah, mak saya ni dia tak ada suka beletir sana betul sini. Tak adalah orang kata asyik, orang kata maki hamun, tak adalah jenis macam tu. Alhamdulillah lah dia tak ada jenis maki hamun. Ada orang jenis maki hamun cakap tadi. Yang kawan saya tadi maki hamun tak habis-habis. Jadi tahanlah, sabarlah. Mak saya ni pula ni style dia kan, dia tak tahu duduk diam. Style dia tak tahu duduk diam. Kalau mak saya, aduh ya kerja nak dibuat tu nak dibuat ni nak dibuat tak bagi buat kerja kan, marahlah dia tak buat kerja kan. Dia tak nak duduk macam tu, dia tak nak dah. Dia mesti ada kerja dia nak buat, menyapu sampah lah dia, pergi berniaga lah dia. Umur dah 90 tahun. Pergi berniaga tepi jalan. Ada style dia memang suka berniaga. Berniaga buah lah dia. Berniaga telur itik lah dia tepi jalan tu. Dah beritahu dah, tak payah berniaga dah, duduk rumah je. Anak kan ada, kakak ada. Dia kan bagi duit, bulan kan kita bagi duit. Masalahnya tak, dia nak berniaga juga. Pergilah berniaga. Tak dapat nak cakap tuan-tuan. Baik. Jadi tanggungjawab anak kepada ibu bapa, taat kepada ibu bapa dalam perkara yang bukan maksiat dan berbuat baik kepada kedua-duanya. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi as-sam'u wa ta'ah wajib ala kulli muslim bima kuriha bima uhibba au kuriha ma lam yu'mar bil ma'siyatin fa in tu'mar bil ma'sin fala sam'ah wala ta'ah. Nabi Muhammad SAW bersabda, mendengar dan taat itu wajib. Dengar dan taat itu wajib kepada setiap orang Islam. Sama ada dia suka ke, dia tak suka ke, bima uhibba au kuriha. Sama ada dia suka atau dia tak suka. Malam yu'mar bi maksiatin, selama mana belum diperintahkan kepada pekerja maksiat. Fa'im tu'mar bi maksiatin, kalau diperintahkan buat maksiat, fala sam'ah wala ta'ah, maka tiada lagi dengar, tak perlu dengar dan tak perlu taat. Kan? Gitu. Kemudian satu lagi tuan-tuan, kita bersyukurlah. Kita bersyukur mak ayah kita Islam. Ada orang mak ayah dia tak Islam. Sebab dia mu'alaf. Dia sebelum dulu tak Islam. Kan dia agama Hindu, ada agama Buddha dan sebagainya, ada agama Kristian, tuan-tuan. Dia masuk Islam seorang je, dia seorang yang Islam. Dia pula perempuan, tuan-tuan. Bukan lelaki. Kalau lelaki tu kuat lagi lah. Yang perempuan ni seorang yang masuk Islam, tuan-tuan. So macam mana? Boleh tak dia buat baik dengan mak ayah dia yang bukan Islam? Boleh. Dan Nabi juga pernah ditanya dengan oleh seorang lelaki, ya Rasulullah, aku ada mak ayah, aku ada ibu lagi yang bukan Islam, boleh tak aku buat baik dengan dia? Nabi kata, boleh, buat baiklah dengan dia, dengan ayah ataupun ibu yang bukan Islam ini, selama mana tidak diperintahkan kepada perkara maksiat, selama mana dia tidak mengajak kepada penyembahan kepada patung berhala, kepada benda yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kalau dah macam tu, dah diperintah benda yang maksiat, maka tak wajib lagi lah taat kepada mereka. Tapi kalau selagi mana dia tidak perintah benda maksiat, maka naklah kita buat baik kepada dua bapa itu, walaupun bukan Islam. Walaupun dia bukan Islam, kita je seorang masuk Islam, ataupun adik-beradik Islam, mak ayah tak masuk Islam, tetap kita kena buat baik pada mereka. Baik. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dan kepada dua ibu bapa hendaklah kita berbuat ihsan, berbuat kebaikan.
Baik, begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Tuan-tuan pernah ingat tak kisah seorang lelaki bernama Uwais Al-Qarni? Pernah dengar kan? Uwais Al-Qarni pernah dengar tak? Pernah dengar kan? Uwais Al-Qarni ni kan, dia seorang anak yang sangat membuat kebaikan, berbakti kepada ibu dia lah. Ayah tak ada dah. Yang ada ibu dia saja. Dan Uwais Al-Qarni ni kan, Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Sayyidina Umar dan pernah berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, nanti suatu hari nanti kalau kamu berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, kan, mintalah dia doakan kamu. Mintalah keampunan, mintalah doa kamu supaya diampunkan Allah Taala akan dosa kamu. Itu pesan Nabi kepada Sayyidina Umar dan juga kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. So apa kebaikan dia Uwais Al-Qarni ni? Dia ni seorang anak yang patuh dan taat kepada perintah dan juga arahan ibu dia. Uwais Al-Qarni ni dia ada penyakit. Dia ada penyakit namanya penyakit belang. Saya tak tahu lah panggil belang macam mana. Dia ada penyakit lah. Ada orang kata penyakit sopak. Ada orang mengatakan penyakit belang. Saya tak tahu macam mana penyakit belang tu. Dan dia ni kan, dia dengan mak dia orang miskin lah. Dia orang miskin, orang susah. Dan mereka ni tinggal di negara Yaman. Jadi satu hari ibu dia kata pada Uwais, wahai Uwais, dia kata, kan, ibu berhajat sangat nak pergi Makkah ni. Ibu berhajat sangat nak pergi haji. Boleh tak engkau, kan, bawakan ibu pergi menunaikan haji di Makkah? Maka Uwais kata, macam mana kita nak pergi ibu? Kita orang miskin, kita orang susah. Sedangkan Makkah itu jauh daripada tempat kita. Yaman berada di selatan, Makkah berada di utara. Sangat jauh perjalanan dia. So macam mana kita nak pergi ke sana? Maka kau usahalah wahai Uwais. Kau fikirlah macam mana cara supaya ibu dapat pergi ke sana. Maka dia pun dapat idea macam mana nak pergi ke sana disebabkan dia susah. Maka dia pun membeli seekor anak lembu. Anak lembu agak apalah benar-benar kan. Anak lembu tu pula baru putus daripada menyusu. Dia tak menyusu lagi. Ibu dia. Maka dia beli anak lembu tadi. Kemudian anak lembu tadi dibuat rumah atas bukit. Buat rumah atas bukit. Jadi setiap hari anak lembu itu dipikul. Pikul naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Bila siang kan dia pikul buat turun ke bawah. Dah petang kan, malam kan dia pikul naik benda ke atas. Setiap hari itulah. Sampailah lembu ni borek dah. Dulu mula-mula beli dia punya lembu tu taklah borek benar dah, berapa kilo je. 40 kilo, 50 kilo kan. Tapi bila lama-lama beli lama-lama kan, sudah tentu berat lembu pun dah bertambah. Mungkin dah jadi orang kata 100 kilo, mungkin dah jadi 200 kilo dan sebagainya. Jadi Uwais Al-Qarni pula setiap hari dia pikul tu. Orang fikir dia ni orang gila kan. Kan orang fikir tengok kan, Uwais ni gila kan. Oi pikul lembu kenapa? Ada orang pikul lembu ke? Tak ada pikul lembu dah. Kerja ni pikul lembu. Tapi Uwais ni dia pikul lembu tu kan. Apakah tujuan dia pikul lembu tu? Tujuan dia nak kasih badan dia tu kan, tangan dia tu kuat. Badan dan tangan dia kuat. Sebab tujuannya dia nak bawa ibu dia ke Mekah. Dengan dia nak pikul ibu dia bawa ke Mekah. Sampai dah tu masa dan ketikanya, maka datanglah musim haji. Bila datang musim haji, maka dia kata pada ibunya, wah ibu, jom kita pergi Mekah. Macam mana kita nak pergi Mekah? Dia kata, kita ada kenderaan. Senang je. Saya pikul je ibu, dia kata. Ya ke? Ya. Maka
kan ditakdirkan Allah Taala, maka jayalah mereka sampai ke Mekah. Dia fikir itu. Jauh kan daripada Yaman ke Mekah tu, bukannya dekat. Meretas padang pasir tuan-tuan, bukannya dekat. Kan biasanya orang naik unta, naik kuda dan sebagainya. Baik, sampai di Mekah maka dia pun berdoa. Dia berdoa. Pertama ibu dia berdoa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Uwais tanyalah kepada ibu dia, wahai ibu, kan apa yang kau doakan? Wahai ibu, aku doakan supaya kita semua mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Macam tu. Doalah, doa yang baik-baiklah. Macam tu. Kemudian ibu dia tanya pada Uwais, wahai Uwais, apa yang kau doakan? Aku tak berdoa apa-apa ibu, dia kata. Kenapa engkau tak berdoa? Orang lain semua berdoa depan Kaabah. Kenapa engkau tak berdoa? Kau doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala pulihkan penyakit sopak kau ni, penyakit belang kau ni. Tak apalah ibu, biarlah keadaan macam ni aja, dia kata. Janganlah macam tu. Kalau kamu anak yang taat dan patuh kepada arahan ibu, kau kena doa sekarang, dia kata. Kau kena doa. Kalau kau seorang yang anak yang patuh kepada arahan ibu, doalah. Mula si Uwais tak nak doa. Tapi demi kerana dia ni seorang anak yang taat dan patuh pada ibu dia, dia doalah. Dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dihilangkan penyakit dia. Maka dengan izin Allah Taala maka hilanglah penyakit dia, kecuali ada satu tompok di belakang tengkuknya itulah. Sebesar duit siling yang masih kekal lagi. Sebesar duit siling yang masih kekal lagi, itulah tompoknya hasil daripada penyakit tadi lah. Yang lain tu semua pulih lah, penyakit dia tak lagi dah, kecuali yang sebesar duit siling yang belakang tengkuk dia tadi. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, nanti kalau Uwais Al-Qarni datang ke Mekah suatu hari nanti, kamu jumpa dia, minta dia doakan kamu, minta doakan. Jadi kan Umar dan Ali pernah tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana saya nak kenal dia? Macam mana saya nak kenal Uwais ni? Kami tak pernah jumpa pun Uwais. Tak pernah jumpa pun Uwais. Maka Nabi kata, senang aja. Ada satu tompok putih di belakang dia, kat tengkuk dia. Itu cara kamu nak kenal lah. Jadi akhirnya jumpalah nanti. Yang cerita dia panjang ni, cerita dia panjang. Kenal Uwais ni. Dan Uwais ni kan seorang anak yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu hari tu kan, maka ibu dia pun meninggal lah, ibu dia. Ibu dia meninggal, kemudian akhirnya dia pun meninggal. Mana pendek cerita dia meninggal, kan? Waktu dia meninggal tuan-tuan, Uwais ni meninggal. Ringkaskan cerita dia tentang Uwais ni, cerita dia panjang. Maka dia disembahyangkan oleh ribuan orang. Ramai orang. Jadi kan orang pun pelik lah, orang pelik. Kenapa daripada mana datang orang ramai ni? Gitu. Daripada mana datang orang ramai ni nak datang untuk orang kata sembahyangkan Uwais, uruskan Uwais ni, jenazah dia. Kan? Rupa-rupanya tuan-tuan penduduk daripada langit turun. Penduduk langit, kemudian semua kata sahabat-sahabat Rasulullah, kenalan-kenalan Rasulullah yang pernah dengar tentang Uwais ini, mereka datang untuk menyemayangkan dan menyempurnakan jenazah Uwais Al-Qarni inilah. Itulah kehebatan dia lah. Gitu. Ini seorang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Kita kalau boleh pun macam tu lah kan. Patuh dan taat kepada perintah Allah. Baik. Kemudian ada pula kisah tentang anak yang tak taat pula. Ini anak yang taat. Anak tak taat pula. Tuan-tuan pernah dengar kan? Al-Qamah pernah dengar kan? Al-Qamah. Al-Qamah ni dia seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi bersama dengan para sahabat duduk-duduklah macam tu. Nabi dan sahabat duduk-duduk. Tiba-tiba datanglah seseorang memberitahu bahawa berkenaan dengan Al-Qamah ni. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang lelaki datanglah. Ya Rasulullah, kan? Kamu tahu tak apa yang berlaku? Tak tahu.
seorang sahabat kita bernama Alqamah, dia dalam keadaan nazak. Nak meninggal dunia. Tetapi dia tidak mampu mengucap syahadah. Dia tak mampu mengucap syahadah. Tak mampu mengucap 2 kalimah syahadah. Macam tu. Maka Nabi SAW pun merintahkan Bilal. Wahai Bilal, pergi tengok. Pergi tengok Alqamah ini apa masalah dia. Maka Bilal pun pergilah. Pergi tengok. Memang betul lah. Dia punya kata lidah tu macam terkunci lah. Dia dalam keadaan nazak dan meninggal dunia sekalian maut. Tapi dia tak mampu untuk mengucap 2 kalimah syahadat. Maka Bilal berkata, datanglah Bilal bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, benar. Alqamah ni keadaan begini, keadaan nazak. Tapi tak mengucap syahadat. Maka Nabi pun pergilah. Nabi pun pergi tengok memang benarlah apa yang berlaku. Kan? Maka Nabi Muhammad SAW pun panggillah isteri dia. Panggil zaujatuhu, isteri dia. Wahai isteri kepada Alqamah, apa yang terjadi pada Alqamah ini? Apa terjadi? Ya Rasulullah, kan? Alqamah ni seorang yang taat kepada Allah. Alqamah ni rajin sembahyang. Alqamah ni rajin sembahyang, rajin bersedekah. Tetapi Alqamah ini mempunyai hubungan yang tak baik dengan ibu dia. Dia ada hubungan tak baik dengan ibunya rupanya. Dia terlampau taat dan patuh kepada isteri dia. Apa isteri dia cakap, dia patuh. Isteri dia nak tu, nak ni, semua dia patuh. Tapi bila ibu dia nak, dia tolak. Dia kata, tak payahlah ibu, nyusahkannya, tak payahlah. Jadi akhirnya tuan, ibu dia ni mengajuklah ibu dia. Mengajuk tu sampai tahap orang kata dia macam tak redolah dengan Alqamah ini. Macam tu. Kan Nabi pernah berkata, redallahu reda walidaini. Reda Allah Ta'ala tu di atas keredaan dua ibu bapa. Jadi kalau mak dia tadi tak reda dengan dia, itu susah tu. Maka sampai kepada tahap Allah Ta'ala pun tak reda dengan dia. Tuan-tuan. Maka Nabi Muhammad SAW pun panggil ibu dia. Pergi panggil ibu Alqamah. Maka dipanggillah ibu Alqamah. Maka Nabi pun tanya kepada ibu dia. Wahai ibu, dia kata, kamu tengoklah keadaan anak kamu ni dalam keadaan sakaratul maut. Tetapi dia tidak mampu mengucap 2 kalimah syahadah. Kan? Betul tak Alqamah ni begini-begini, wahai ibu? Maka ibu dia kata betul. Dia terlampau patuh dan taat kepada perintah ibu dia. Perintah isteri dia. Sedangkan ibu dia tak nafikan, dia ketepikan ibu dia. Tak dibagi nafkah, tak bagi makan, minum dan sebagainya, tak bagi duit. Sedangkan waktu dia kecil, ibu dia lah yang jaga dia, kan, makan minum dia, basuh kencing, berak dan sebagainya, kan. Tapi bila dah besar, macam itulah keadaan dia. Maka Nabi SAW pun kata pada ibu dia, wahai ibu, kan, kau mengaku tak yang Alqamah ni anak kau? Maka dia kata, aku tak mengaku itu anak aku. Itu bukan anak aku tu, dia kata. Maka apa yang Nabi buat? Dia kata, kalau macam tu, okay, wahai sahabat, pergilah ambil kayu api. Pergilah ambil kayu api, aku nak bakar si Alqamah ini. Aku nak bakar dia. Pada permulaannya ibu tak tahu lah, kata biarlah. Tapi bila dah orang kata dah kayu telah disusun, api dah mula nak dipasang, maka tiba-tiba dia ibu dia cakap, ya Rasulullah, janganlah dibakar anakku. Barulah dengan aku tak nak dia. Sebelum ni tak ngaku anak dia dah. Ya Rasulullah, janganlah dibakar anakku. Saya mengaku tak anak aku dan saya maafkanlah kesilapan dan juga kesalahan dia. Maka Nabi Muhammad SAW kata, alhamdulillah, kamu telah maafkan kesilapan dan juga kesalahan dia. Okey, sahabat-sahabat pergi tengok pada Alqamah. Boleh tak dia mengucap 2 kalimah syahadah? Maka sahabat-sahabat pergi tengoklah. Maka dia pun mampu mengucap 2 kalimah syahadah rupa dia. Kerana apa? Kerana ibu dia telah pun memaafkan kesalahan dia tadi lah.
Macam tu. Itulah tuan-tuan. Itu pentingnya ketaatan dan juga patuhan kepada ibu bapa. InsyaAllah ada cerita lagi insyaAllah. Baik, seterusnya memberi nafkah. Memberi nafkah sekiranya mampu kepada ibu bapa yang fakir. Memberi nafkah sekiranya mampu kepada ibu bapa yang fakir. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi." Inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sebaik-baik makanan seseorang adalah daripada usaha dia sendiri, dan anaknya itu adalah daripada usaha dia. Itu sebaik-baik makanan seorang itu daripada usaha dia sendiri. Mana usaha sendiri? Itu yang paling baik daripada kita meminta-minta pada orang, kan, merayu-rayu pada orang. Lebih baik kita usaha sendiri. Dan Nabi juga pernah bersabda, kan, seseorang itu mengambil parang, mengambil tali, pergi masuk ke dalam hutan, kemudian memotong kayu api, bawa balik kayu api dan dijual di pasar. Itu lebih baik. Lebih baik daripada kita meminta-minta kepada orang yang lain gitu. Itu maksudnya apa? Nabi minta supaya kita kena usahalah. Jangan suka meminta pada orang lain. Tapi kalau sana dah terdesak tuan-tuan, tak boleh buat apa lagi dah. Barulah kita minta lah pada orang. Kalau mu'alaf pun, saya kerja di dah bahagian ukhuwah ni, uruskan mu'alaf kan. Untuk golongan mu'alaf ni tuan-tuan, yang umur 50, yang orang kata masuk Islam ni 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke bawah ni memang kita bantulah. Kalau dah 5 tahun ke atas dia masuk Islam, memang kita tak bantu lagi dah. Ini tuan-tuan, kan dah lebih 5 tahun dah. Datang lagi tu minta bantuan. Datang lagi, kojab datang. Tuan-tuan, masalah betul lah. Kan? Pandai pula tu kadang-kadang. Kadang-kadang dia menipu, ada juga. Kadang ada juga teti tu. Kad masuk Islam tu dirosak. Kad masuk Islam tu dirosak. Kemudian datang dia pejabat agama. Dia ngadulah kad dia rosak. Lepas tu dia minta lah kita buat baru. Bila dah tak apalah, kita buat barulah. Lepas tu dia minta duit. Duit dia tak duit. Itu. Itu style dia lah. Style dia. Dia maiz kadang bagi juga. Maiz pun bagi. Kita pejabat agama pun bagi. Ada yang style hari tu. Dia kata dia nak balik kemas. Maka dia pergi ke Baitumal Maiz. Dapatlah RM50. Dia pun baliklah ke kemas. 2-3 hari tu datang balik. Datang ke pejabat agama pula. Minta lagi duit. Bukan hari tu dah bagi ke? Hari tu dah bagi dah. Dia sebenarnya peruntukan untuk, orang kata, untuk yang terdesak ni, peruntukan terdesak ni biasanya sebulan untuk sebulan 100 je. Kan? Awal bulan 50, ujung bulan 50. Sebab kita tak nak mereka ni, orang kata, asyik bergantung gitu kan. Asyik bergantung. Masuk Islam ni bergantung. Gitu. Kemudian bagi masuk Islam pula, dia ada dana dia. Siapa yang masuk Islam, dia ada dana dia, dah dapat 2,000. Dia masuk Islam ni dapat 2,000. Lepas tu adalah bulan-bulan tu dapatlah sikit. Masalahnya ada di kalangan mu'alaf ini tuan-tuan, kan, dia bergantung sangat. Dia kalau boleh bulan-bulan nak duit. Bulan-bulan dia nak duit macam tu. Dia nakkan kita masukkan dalam akaun bank dia bulan-bulan. Dia malas nak usaha. Hanya bergarap mengantung macam tu je. Tapi bukan semualah cakap ni, bukan semua. Yang okey, malah ni bagus-bagus. Yang jenis orang kata berniaga. Berniaga gambar yang berniaga berjaya. Kan? Yang kedai runcit pun ada, kedai makan pun ada. Ramailah yang berjaya. Tengok. Tapi yang jenis yang tak berjaya ni malas. Malas dia. Harap dengan duit je tu. Kejap datang. Bila tak bagi duit kan dia marah, dia mengamuk. Lepas tu kan mabuk. Minum, mabuk. Datang, minta duit. Kan masalah kan? Kita pun kadang semua salah nak bagi ke tak nak bagi tu kan. Kita bagi duit kan dia lain buat kan?
Lain dia kata minum tu lah. Arak kan, benda mabuk tu. Bawa kata mulut berbau dan sebagainya. Baik, kita tengok semula. Jadi beri nafkah sekiranya mampu kepada ibu bapa yang fakir. Jadi kalau ibu bapa kita dah fakir, waalaikumsalam. Kalau ibu bapa kita fakir, so wajib kita bantu mereka. Kerana tak semua ibu bapa yang senang kan. Kalau ibu bapa yang senang ni, duit pencen banyak. Pencen dia tak habis. Dia tak maafkan duit daripada anak dia. Duit tuan-tuan. Ni masalahnya ada ibu bapa yang fakir, yang susah. Jadi mengharapkan daripada pemberian anak dia. Kalau anak dia bagi adalah, kalau anak tak bagi tak adalah. Bila anak tak bagi tu ya, dia macam tu masalah tu. Ada ibu bapa kadang-kadang, ada ibu kadang-kadang meninggal kat rumah. Seorang tak tahu. Seorang tak tahu kan. Ada ayah meninggal kat rumah, seorang lah rumah tu terkunci. Bila dah tahu tu tuan, dah 3-4 hari barulah tahu, ada meninggal. Berbau dah tuan-tuan. Habis mana anak Kan tengok anak semua hebat-hebat. Kereta besar, rumah besar, si cantik. Betul tak? Kereta besar. Tanah banyak. Tapi anak mak ayah merempat macam tu, tak ada yang tahu dan sebagainya. Tu yang kita takut tu. Takut berlaku tu, benda tu berlaku pada diri kita. Kita yang biasa kita dengar berlaku pada orang lain. Kita tak tahu lagi kalau berlaku pada kita. Kita minta janganlah berlaku pada kita. Harap-harap anak kita tak adalah macam tu kan. Tak adalah jenis anak yang derhaka pada mak ayah dia. Yang mana kita waktu kecil lagi dah jaga mereka, asuh mereka dengan baik, bagi makan minum dan sebagainya. Bila dah besar kan, dah senang, mak ayah dia tengok kita. Itu namanya si tanggang. Si tanggang moden tu kan. Si tanggang moden lah. Kan dia ada juga kata kisah si tanggang tu. Saya tak tahu lah kisah tu betul ke tak betul. Tapi orang kata betul cerita Si tanggang tu yang jadi batu tu lah. Ada orang kata cerita ya ustaz, tak betul tu. Tapi walaupun begitu, kita kena mengambil pengajaran lah ke situ. Kalau cerita alam sekitar, cerita lah, tak apa lah. Baik. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka liwalidika. Wa inna auladukum min atyabi kasbikum wa kulu min kasbi auladikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan harta kamu milik ibu bapa kamu. Inna auladukum min atyabi kasbikum. Dan anak-anak kamu adalah sebaik usaha kamu. Wa fakulu min kasbi auladikum. Justru makanlah daripada hasil usaha mereka. Makan daripada hasil usaha daripada anak kita. Kalau seandainya anak nak bagi duit. Kalau anak tak bagi, tak ada. Kita pula sebagai anak pula, kan? So jangan berkira dengan mak ayah kita. Yang kita berkira. Apalagi mak ayah kita dah tua. Jangan berkira sangat. Macam tadilah cerita tadilah. Kan ada sahabat tadi kan cerita kawan saya perempuan tu. Dia kata kan mak dia dah tua, umur 70 tahun, jaga mak dia. Dia memang nak buat baik dengan mak dia, tapi mak dia jenis orang kata mulut dia leter, dia kata. Mulut dia kata laser. Dia tulis kat situ dalam dalam WhatsApp tu. Dia tulis WhatsApp tu. WhatsApp ke? Dia tulis dalam Telegram, dia hantar saya. Ustaz, tolonglah macam mana ni, dia kata. Kan, saya faham, saya memang nak buat baik dengan anak saya, dengan mak saya. Tapi mak saya ni mulut dia laser. Umur dah 70 tahun. Dia kata. Saya macam mana? Saya tadi cakap lah. Buatlah baik pada dia. Dia laser ke, tak laser ke? Kan, buat kata, buat bangang lah saya kata. Buat bangang lah. Janganlah kita ambil hati sangat lah dengan mak ayah kita cakap tu. Sebab dia masih hidup. Kalau dia dah tak hidup tu, macam mana nak buat baik? Kita nak buat baik sekarang lah. Masih dia hidup ni lah kita buat baik dengan dia. Kita berbakti dengan dia. Dia nak marah ke, nak bongih ke, tu pulanglah ke dia kan.
Tak tahulah, masuk tengok kanan, keluar tengok kiri cakap tu. Alhamdulillah, sebab ada orang mak ayah tak ada dah. Tak dapat nak buat baik dah. Kita kamu ada lagi, mak kamu, mak ayah ada lagi. Buatlah baik. Macam tu. Baik. Kemudian saya teringat ada satu kisah, kan, ada kisah. Ada 3 orang lelaki terperangkap dalam gua. Tuan-tuan pernah dengar tak? Kisah 3 orang lelaki terperangkap dalam gua. Kisah ini terdapat dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin. Pernah dengar kan hadis Riyadhus Shalihin? Ada 2-3 tempat lah saya mengajar kitab Riyadhus Shalihin ni. Ya. Ada 3 orang lelaki pergi masuk lautan, kemudian terperangkap dalam gua. Mungkin tak tahulah, mungkin berlaku gempa bumi ke. Dia punya dinding gua tu, dindingnya tertutup. Ada batu jatuh daripada atas, tertutup pintu gua tadi. Jadi mereka pun terperangkap dalam gua lah. Jadi mereka pun berbincang 3 orang tadi. Macam mana kita nak keluar ni? Jalan hanya satu je. Mana jalan masuk tu je jalan ni. Ada kadang-kadang gua ni dia banyak jalan. Kan? Kat sini kalau kita masuk boleh tembus kat sanun. Kan? Kat sini masuk boleh tembus kat sini lah. Banyak jalan ni, banyak dia punya lubang Ni tak ada gua tu, satu je pintu masuk situ, keluar situ. Mana kalau pintu tertutup habis. Tak boleh nak keluar dah. Itu dah berlaku pada 3 orang sahabat tadi. Maka sahabat tadi pun bincang-bincang, macam mana kita nak keluar ni? Batu ni besar, tak boleh, tak mampu kita nak menolak dia. Maka mereka akhirnya bersetuju. Apa kata kalau kita bertawasul, dia kata, dengan amalan soleh kita? Boleh tak kita bertawasul dengan amalan soleh kita? Boleh kan? Jadi macam mana kalau kita bertawasul dengan amalan soleh kita? Maka mereka pun setujulah. Kalau macam tu kita bertawasul dengan amalan soleh kita. Lelaki pertama bertawasul dengan amalan soleh dia. Apa amalan soleh dia, tuan-tuan? Dia ni kan, lelaki pertama ni dia ada seorang jiran, tak silap saya. Dia ada seorang jiran perempuan yang dia sangat minat dengan jiran tadi. Sangat minat dengan jiran tadi. Satu hari, tuan-tuan, jiran ni dia seorang je perempuan. Dia tak ada orang lain. Seorang aja. Maka satu hari berlakulah kemarau. Kat kawasan tu, kat tempat dia berlakulah kemarau. Jadi perempuan tadi kan mula dia permulaan kemarau tu dia okey lagi lah. Boleh lah dia maintain lagi makanan semua lah. Tapi lama kelamaan makan dia dah habis. Lelaki ni dia kaya, duit banyak. Maka perempuan tadi datanglah jumpa lelaki tu. Boleh tak tuan bagi makanan pada aku? Saya ni susah, makanan dah habis, kemarau. Maka lelaki tu kata, boleh saya bagi, tapi dengan syarat. Dengan syarat, ada syarat dia. Dengan syarat kan kita tidur dulu bersama kan. Dengan syarat kau bagilah diri kau pada aku. Macam tu kan, menyerahkan diri kau pada aku lah. Maka perempuan tu kata, tak boleh, haram. Kan? Maka perempuan tu balik. Maka 2 hari 3 hari kemudian perempuan tu datang lagi. Minta, dia kata tak ada makanan, susah. Maka lelaki tu kata, boleh, saya boleh bagi makanan. Tapi dengan syarat kau menyerahkan diri kau pada aku. Kan? Perempuan tu tak nak. Balik perempuan tu. Sampailah orang kata 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan sebagainya. Akhirnya lagi perempuan tu putus asa lah. Putus asa maksudnya memanglah kata makanan tak ada, dia susah dan sebagainya. Maka dia kata pada lelaki itu, boleh, dia kata, saya akan serahkan diriku pada kamu dengan syarat kau bagilah makan padaku. Maka lelaki itu tadi pun naklah menunaikan hajat dia. Yalah perempuan tu dah menyerah diri kat dia kan. Dia pun nak tunaikanlah hajat dia. Perempuan tadi masuklah dalam bilik, betul tak? Masuklah dalam bilik. Nak buat projek lah sila kata lah kan. Projek. Bila dah perempuan tadi, lelaki tadi dah berada di atas perempuan tadi untuk melakukan benda yang tak elok tadi, maka perempuan tadi kata, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Janganlah mengambil sesuatu itu kecuali dengan
izinnya kecuali dengan kebenaran dia. Kecuali dengan cara yang halal lah maksudnya. Maka laki-laki tiba-tiba takutlah. Tiba-tiba menggigillah diri dia, takut dah. Maka lalu ditinggalkan perempuan tadi. Tak jadilah dia. Maka perempuan tadi pun baliklah. Tak jadilah buat benda tu. Benda tak elok tadi. Maka lelaki tadi kata, kalau macam tu, jadi maknanya dia dah buat satu amalan soleh. Dia dah buat satu amalan soleh. Tak jadi buat benda tadi. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah candu, kebukakanlah pintu gua ini. Kebukakanlah pintu gua ini. Maka pintu gua tadi pun terbukalah sedikit. Tapi mereka bertiga masih belum boleh keluar. Masih tak boleh keluar lagi. Okey, dia kata aku dah tawasul dah. Aku dah cerita kisah aku ni, kebaikan aku ni. Engkau pula cerita laki kedua pula. Dia pun ceritalah. Laki kedua ni pula, dia ada mak ayah dia. Laki kedua ini dia seorang penternak kambing. Kambing ni banyak. Dan dia ada mak ayah yang telah pentua. Dan setiap pagi apabila dia membawa kambingnya jauh, jauh pergi ke daripada kampung dia untuk dia ternak kambing tadi. Kemudian waktu petang dia akan balik. Dia akan bawa susu kambing. Macam tu. Dan susu kambing ini kan dia tak akan bagi isteri dia ataupun anak dia minum, melainkan mak dan ayah minum dulu. Melainkan mak dan ayah dia minum dulu, baru dia bagi isteri ataupun anak dia minum. Jadi satu hari dia balik, dia tengok mak ayah dah tidur. Tak tahulah mak ayah tidur awal ke tak tahu macam mana. Tapi mak ayah dah tidur dah. Dia balik mak ayah dah tidur. Maka dia tunggulah tengah malam. Mungkin dah tengah malam kan, mungkinlah orang kata mak ayah dia dah bangun kan. Dia tunggu tengah malam, mak ayah tak bangun lagi. Sampailah pukul 3 pagi lebih kurang macam tu, kadang-kadang nak subuh dah, barulah mak ayah terjaga. Sedangkan sebelum tu, isteri dia, anak dia dah mengengek dah nakkan susu tadi. Tapi masih dia tak bagi susu itu kepada anak dan isteri dia. Bila mak ayah dah bangunnya, barulah dia bagi susu itu kepada mak ayah dia minum. Dah selesai mak ayah minum, baru dia bagi pada isteri dan anak-anak dia tadi. Di mana dia buat satu kebaikan. Mana ketaatan dan kepatuhan dia kepada mak ayah dia. Maka dia pun berdoalah kepada Allah, ya Allah Tuhanku, kebukakanlah pintu gua ini. Hasil daripada amal soleh dia tadilah. Maka pintu gua tadi pun terbukalah sedikit lagi. Masih lagi tak boleh keluar kan. Tiga-tiga tak boleh keluar lagi. Walaupun pintu gua dah terbuka dah. Maka dia kata, kalau macam tu kau lah doa lah. Yang ketiga pula. Kan, kau pula. Cerita kau punya amalan soleh tadi. Maka lagi ketiga pun ceritalah amalan soleh dia. Dia kata dia ni pernah menggajikan seorang. Menggajikan. Kan? Mana pernah melantik seseorang lah. Untuk bekerja dengan dia. Dia ni macam kontraktor lah kita kan. Dia ada pekerja. Dia pernah menggajikan seseorang untuk bekerja dengan dia. Dan dia percadang untuk bayar gaji pekerja tadi. Tak macam mana pekerja tadi satu hari kan, belum gaji dia dibayar, dia dah pergi dah. Dia dah pergi hilang macam tu je. Tanpa dia mengambil upah dia, tanpa dia mengambil gaji dia, sedangkan dia telah bekerja dengan orang itu. Tuan-tuan, baik, kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Maka yang tuan dia tadi, yang menggajikan dia tadi, kan, dia gunakan duit itu untuk membeli binatang ternakan. Bila yang orang yang lelaki tadi tak datang-datang ambil duit gaji dia, jadi duit gaji tadi digunakan untuk membeli binatang ternakan. Kan, kambing, lembu dan sebagainya. Sehinggalah orang kata membiak rupa tu kan. Membiak sampailah setahun. Orang tu tak datang-datang ambil duit tadi. Sedangkan duit tadi dah digunakan untuk membeli binatang ternakan. Sampailah setahun, barulah lelaki tu muncul. Datang deh. Datang dia. Oi, dia kata, mana ada gaji punya gaji? Itu kan. Hari tu kau dah janji dengan Dan nak bagi gaji. Itulah. Dia kata, Dan nak bagi gaji ke kau losap macam tu je. Mana kau bagi?
Alah, adalah kau Jordan macam-macam lah cerita kan. Okay, sekarang ni serahkan duit gaji aku. Maka lelaki tu kata, duit gaji kau, itulah dia. Itulah dia kambing, lembu, ayam, itik. Tu semualah kau punya duit gaji gitu. Kau cakap betul-betul ni. Kau jangan mongak dan kan. Celah kan. Tak percaya tu lah semua tu. Lelaki tadi pun gianglah dia. Dia pun bawa lah lori. Sila kita dulu tak ada lah lori kan. Ambil lah unta lah. Dia bawa unta tu kan. 2-3 ekor unta. Ambil semua benda-benda tu. Semua diangkut dia. Sampaikan yang tuan tadi pun buntangnya tu. Habis semua kangkut dia kan. Dah dia punya. Habis semua angkut dia. Maka akhirnya kan dia pun berkata, ya Allah ya Tuhanku, kan, kalau seandainya itulah amalan soleh yang pernah aku buat, yang aku lakukan, kan ya Allah, kau bukakanlah pintu gua ini. Komputer kalau maka dengan izin Allah Taala pun, maka pintu gua tadi terbuka dan tiga orang sahabat tadi berjaya keluar. Kan? Berjaya keluar daripada gua yang memperangkap mereka tadi. Jadi nak cerita pada kita tuan-tuan, salah satunya tadilah yang taat mak ayah tadi kan. Sampaikan dia tak bagi anak yang menangis nakkan susu tu, isi dia pun nak minum susu, dia tak bagi selagi mana mak ayah tak minum dulu. Tapi kalau kita orang tak adanya tu kan. Kita orang minum dulu. Biasa kan. Mak ayah pula kan tak apalah, minumlah dulu. Kang Wan minumlah kemudian. Minum dulu dia kata. Itu biasanya tu kan. Mana kalau ada redha tu tak apalah. Baik, insya-Allah dalam hal ini terdapat banyak lagi hukum yang berkaitan dengan penyesuaian kehidupan berkeluarga. Hukum-hukum dan syarat ini menjelaskan betapa Islam memberi sepenuh perhatian terhadap keluarga dan memeliharanya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi. Cukuplah sekadar tu tuan-tuan pada malam ini. Insya-Allah akan datang kita sambung lagi. Dan untuk tajuk yang seterusnya lah, perempuan yang haram dikahwini, perempuan yang haram, insya-Allah kan. Ada soalan tak? Saya tutup. Ada soalan? Tak ada? Okay. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wasi'an ya fatta ya alim. Lawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tanal ta'arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqul ma'suma. Tahassanna bi zitil jabarut wa tasamna bi zitil malakut wa tawakkana ala hayyil ladzi Allahumma sif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najina minat ta'ni wa tumul bala bi lutfika ya latif ya khabib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabarallahu minkum.